السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Malam ini kita diizinkan oleh Allah bertemu sekali lagi, menyambung semula pengajian kita berhubung dengan peristiwa ataupun kisah yang disebut berlaku sebelum daripada diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana qablakum, cerita-cerita orang terdahulu. Di antara benda yang banyak diceritakan kepada kita ni cerita umat terdahulu, yang mana setiap cerita orang dahulu itu ada pengajarannya dengan kita. Sebab itu dalam kuliah yang lepas kita baca tentang Ashabul Ukhdud, pemilik atau penghuni parit, orang yang dicampak masuk ke dalam parit yang dibakar. Kita dah lalui cerita itu. Malam ini tuan-tuan hadirin mukminin, satu lagi cerita atau satu lagi riwayat yang ada kaitan dengan Al-Quran. Ada riwayat yang menafsirkan Al-Quran itu berdasarkan cerita ini. Mudah-mudahan dia juga memberikan manfaat untuk kita. Hadirin mukminin, kita malam ini nak dengar cerita. Tetapi sebelum kita dengar cerita, kita nak tengok cerita ini. Dikatakan ada riwayat menyebut dia berhubung dengan ayat Al-Quran, firman Allah dalam surah Al-Hasyr. Tuan-tuan boleh buka surah Al-Hasyr ayat 16 hingga 17. Surah Al-Hasyr ayat 16 dan 17. Boleh? Okey. Pertama kita tengok ayat dulu. Lepas tu kita bawa riwayat yang cerita tentang ayat tersebut. Kisah yang berkait, yang dikatakan berkait dengan ayat ini. Dalam surah Al-Hasyr ayat 16, Allah Azza wa Jalla berfirman, كمثل الشيطان إذا قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Surah Al-Hasyr ayat 16. Kita tengok ayat itu dulu. Kamathali syaitan. Kamathali syaitan. Syaitan itu datang kepada manusia dalam rupa bentuk yang tidak dikenali ia. Maksudnya syaitan dia boleh datang kepada manusia dalam bentuk
penyerupaan yang tidak dikenali oleh manusia. Dia boleh datang dalam bentuk sebagai manusia. Syaitan datang dalam bentuk rupa wajah manusia. Yang ni tuan-tuan kena clear. Satu, manusia yang hakikatnya manusia tetapi berperwatakan, bersikap, berperangai macam setan. Manusia, kita ni manusia ni, tapi perwatakan kita, perangai kita, kelaku kita macam setan. Yang tu satu. Okey? Dapat? Seperti mana dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari dia duduk dengan beberapa orang sahabat. Lalu di hadapan Nabi seorang wanita, satu orang perempuan dalam keadaan bersolek, dalam keadaan dia pakai makeup, dalam keadaan dia menggiurkan, dia lalu depan Nabi. Sehingga dalam hadis tersebut, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi naik syahwat. Nabi naik syahwat tengok perempuan tu. Kita bukan nak cerita bab tu. Perkataan Nabi, wanita itu datang dalam rupa syaitan. Maksudnya ada manusia yang tindak tanduknya, sikapnya, perangainya macam syaitan. Tapi dia manusia. Seperti manusia yang makan dengan tangan kiri. Itu syaitan. Yang makan dengan tangan kiri itu syaitan dalam bab itu. Dia bukan syaitan, dia tak ada tanduk. Tak. Tindak tanduk dia tu macam syaitan. Sebab Nabi kata yang makan dengan tangan kiri ni siapa? Syaitan. Very clear. Tak ada takwil, tak ada pusing-pusing. Okey. Satu lagi yang setan betul. Tetapi dia menyerupa dalam bentuk orang. Yang ni yang kita duk baca ni. Dia syaitan tetapi dia transform. Dia tukar menjadi orang. Sebab apa? Kerana syaitan dalam bentuk yang sebenar, dalam hakikat yang sebenar, real face, real dia punya body, jasad, zat dia yang betul-betul hak asal tu tak boleh dilihat oleh manusia. Manusia hanya boleh tengok syaitan kalau dia menyerupa dalam bentuk lain. Dia boleh jadi anjing hitam, dia boleh tukar jadi ular, dia boleh tukar jadi orang. Dalam ayat ni dia tukar jadi orang. So tuan-tuan boleh tahu tak kata dia tu hantu atau dia tu setan? Tak tahulah. Tapi ada orang kata kita boleh tahu. Kita tengok kaki dia. Kalau kaki dia terangkat, hantu. Tak tahu, ini tak tahu mana riwayat lah. Tapi saya nak sebut apa? Dia boleh menyerupa. Hantu, syaitan, jin, dia boleh menyerupa. Dia boleh menyerupa. Sebab itu kita tak takut sangat yang hantu gigi tajam, mata merah, rambut panjang. Yang tu kita tak takut lah. Kalau mai pun kita sepak lagu tu lah. Kalau dia mai sungguh yang rambut panjang, yang gigi tajam tu, silap bulan lah. Yang kita takut ni, dia mari dalam bentuk orang. Dia mari dalam bentuk manusia. Yang kita tak tahu dia syaitan.
tetapi dia sedang mengatur jejak langkah dan sedang mengatur rancangan untuk menyesatkan kita. Ini lebih bahaya. Kalau dia mari dalam bentuk hantu tu, dia main gempak tuan-tuan, dia mengusik tuan-tuan sikit-sikit, tuan-tuan baca ayat Quran sikit, jekah dia pi macam tu lah. Kan? Dia hakikatnya dia takut pada manusia. Tuan-tuan baca dalam surah Jin, wa annahu kana rijalun minal jin ya'udhuna birijalin minal ins. Kan? Quran cerita ada di kalangan manusia ni yang mereka tu takut pada jin. Sebenarnya jin tu takut pada mereka. Jin tu takut pada kita. Tetapi kita telah membongkar yang kita ni takut kat mereka. Lepas tu kita minta perlindungan daripada mereka. Kita minta apa? Penjagaan dari ya'udhuna birijalin minal jin. Kita pergi minta berlindung dengan dia. Fadaduhum rahaqa. Tidaklah bertambah melainkan ketakutan dan kesesatan. So dia boleh main. Kalau tuan-tuan kata hantu ni, syaitan ni boleh menyerupa tak? Boleh. Dia boleh jadi cantik, perempuan cantik. Kan? Dia main mengorak kita. Boleh. Kan? Boleh. Okey. Jadi tuan-tuan kena berhati-hati. Kalau tuan-tuan nak tahu dia hantu tak hantu, tuan-tuan ajak dia menikah. Dia mengorak tuan-tuan, dia kata jom menikah. Dia kata jom. Pasal hantu tak suka menikah. Hantu suka berzina. Syaitan dia suka berzina. Dia suka benda haram. Dia tak suka benda halal. Betul tak? Mestilah. Syaitan takkan dia ajak menikah. Yang ajak menikah ni manusia. Faham ke tak? Tapi kalau dia ajak buat benda haram, itu syaitan. Sama ada syaitan dalam bentuk manusia ataupun syaitan yang menyerupai manusia atau manusia yang berperwatakan syaitan. Okey. Apabila dia mari kepada manusia, idza qala lil insan, dia kata kepada manusia ni, dia kata kat kita ni, dia mari pujuk kita, dia mari hasut kita, dia mari bisik kat kita. Tuan-tuan, bahayanya syaitan, bahayanya setan ni apa dia? Kerana dia mengalir di dalam saluran darah kita. Artinya apa? Dia berada dalam batang tubuh kita. Syaitan itu ada dalam diri kita, ada dalam tubuh kita. Sebab itu perasaan marah, syahwat, sangkaan buruk, dengki, kesemuanya itu datang daripada sentuhan syaitan. Dia tak duduk, dia main. Dia ada sentuhan, dia panggil spark, tahu spark? Percikan tu. Spark, tahu spark? Macam pelak tu. Dia ada percikan. Percikan ini daripada syaitan. Dia duduk dalam, Nabi kata inna syaitan, ni perkataan Nabi ni, inna syaitan yajri, sesungguhnya syaitan mengalir di dalam majrad dam, dalam saluran pembuluh darah kita. Ni saluran darah kita ni, dia duduk ada dalam tu. Okey, Nabi kata sempitkan. Nampak? Dia mari dekat kita, dia bisik dekat kita. Apa dia? Dalam ayat ni dia kata ukfur. Sebab itu Al-Imam Ibn Al-Qayyim, dia kata antara benda yang paling utama, yang paling besar, yang menjadi target syaitan nombor satu bila dia datang kepada manusia, antara benda yang dia akan buat supaya manusia ikut dia adalah mengkufuri Allah. Kufur. Dia himpit kita, dia hasut kita, dia suruh kita sampai jadi kafir, sehingga kita terjatuh ke dalam lubang syirik, lubang kufur. Percaya bomo, percaya hantu, percaya tangkal, percaya sial. Ini semua dia punya target. Dia ada 6. Nombor 1 syirik, nombor 2 bid'ah,
Nombor 3 maksiat besar. Nombor 4 maksiat kecil. Nombor 5 benda yang harus. Nombor 6 buat perkara yang kurang afdal daripada afdal. Ni ada 6 benda. Nanti kita bahas. Tapi tak payah duk fikir hak lagi 5. Nombor 1 dia mai dia suruh tuan-tuan kufur. Dia suruh kufur. Okey. Falamma kafara, bila kita dah jatuh kafir, dah ikut dia, dah jadi kafir, dah sekutukan Allah, dia kata apa? Dia pergi kat kita, dia pujuk kita, dia guna segala jalan yang ada. Lepas kita dah tersungkur, kita tewas, dia kata inni bari'u minka, aku dengan hang hari ni tak ada kaitan. Bara. Hang jangan duk kait dengan aku. Dia berlepas diri, bara'ah. Dia tak mau ada kaitan. Dia kata hang yang kufur, hang yang cari penyakit, hang yang cari pasal, hang jangan duk sabit dengan aku nah. Hang jangan duk kait nama aku depan Tuhan. Yang ni kebanyakan tuan-tuan memang duk ada lah kan. Dia punya cucuk kita, dia punya taruk kita, dia punya hasut kita, dia akal dia bila jadi kantoi macam tu apa semua, dia cuci tangan. Dia kata aku tak ada kaitan. Okey? Lepas tu dia habaq kat kita, inni akhafullah rabbal alamin. Apa tindakan yang hang buat, apa perbuatan yang hang buat, hang tanggung. Aku tidak ada kaitan, aku tak mau masuk campur kerana hakikatnya aku takut kepada Allah. Tuan-tuan. Ini mau cerita ni. Menyesal tak sudah. Kita bila jatuh mesti kita tarik orang sama. Mesti kita akan tuding jarinya, cari salah. Syaitan dah habaq awal-awal, hang tanggung ke diri. Wahai dia terlibat. Okey. Cerita kita mai kok mana? Ni saya pun nak bagi homework kat tuan-tuan. Tuan-tuan kena rajin, mengaji kena rajin. Balik, sekali saya habaq lah, tapi balik pi buat pi lah. Balik buka tafsir Ibn Kathir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Baghawi. Ni saya dah buka dah tadi. Semua tafsir-tafsir ni tuan-tuan buka. Al-Qurtubi, Ibnu Kathir, At-Tabari, Al-Baghawi, semua ada cerita ni. Sama ada daripada Abdullah ibnu Abbas, daripada Abdullah ibnu Mas'ud, daripada Ali bin Abi Talib. Ketiga-tiga sahabat ni ada bawa cerita tentang ayat ni. Ayat ni kata apa? Sekali saya nak kena ulang balik sekali lagi pasal tuan-tuan nak ikut cerita ni. Ayat ni kata syaitan mari menyerupa jadi manusia, dia pi bisik dekat manusia, suruh manusia tu kufur. Lepas manusia tu kufur, dia tak mau ada kaitan, dia berlepas diri, dia kata aku tak ada kaitan dengan hang yang cari pasal sendiri. Ayat ini berhubung dengan siapa? Siapa dia laki-laki yang dihasut? Siapa dia laki-laki yang tewas? Tuan-tuan nak tahu siapa dia? Ada sebahagian ahli tafsir dia kata ayat ni umum. Maksudnya apa? Mana-mana orang, mana-mana manusia bila dia buat salah, syaitan pada hari kiamat tidak akan bersama dengan dia. Tetapi bila kita tengok dalam tafsir ada cerita, kita ceritalah. Dia berhubung dengan satu laki-laki nama Barsisa daripada Bani Israel. Walaupun cerita ni berhubung dengan Barsisa, berhubung dengan laki-laki Bani Israel, tetapi pengajarannya berkait dengan kita kerana Quran turun untuk kita. Mau tahukah siapa dia Barsisa? Barsisa ni lah laki-laki yang syaitan pi hasut, lepas tu dia ikut syaitan, dia ikut sampai tera mana tuan-tuan hadirin mukminin?
dia ikut sampai kapiak. Syaitan berjaya hasut, berjaya pujuk, berjaya tipu sampai dia kafir. Lepas dia kafir, syaitan tak mau ada kaitan dengan dia, syaitan tinggal dia terkontang-kanting. Dia ni siapa dia? Kita mau tahu. Abdullah ibnu Abbas ada sebut dia ni siapa dia. Dan tuan-tuan jangan duk terkejut. Mau kita cerita lagi, uish, tak kalah kot. Sari dua ni tuan-tuan, duk kira terkejut ya kita. Terkejut sana, terkejut sini. Tapi semua terkejut tu, alhamdulillah lah. Kita syukurlah. Jadi baik kan? Okey. Mari kita tengok. Saya nak bawa riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sayyidina Ali radhiyallahu an. Kita cerita dia dulu. Kita tengok riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Okey. Yang mana ada disebut oleh Ibn Jarir At-Tabari. Okey. Daripada Abdullah ibn Nahik. Ni cerita tentang Barsisa ni. Tuan-tuan kena ingat nama ni, Barsisa. Barsisa ni, laki-laki ni. Daripada Abdullah bin Nahik qal, sami'tu Aliyan radhiyallahu anhu qal. Dia kata sami'tu Aliyan radhiyallahu anhu yaqul. Siapa dia Barsisa ni? Yang kena hasut ni, tuan-tuan tahu siapa dia? Ni kita nak buat pengumuman ni. Pengumuman dia suspense sikit. Dalam riwayat ini kata Sayyidina Ali, seperti mana yang disebut oleh Abdullah bin Nahik, sesungguhnya lelaki yang ditipu oleh syaitan itu rahiban, inna rahiban ta'abbud sitin sana, satu orang ahli ibadat yang telah beribadat sepanjang umur dia selama 60 tahun. Masya Allah, Allahul Musta'an. 60 tahun hidup rahiban abidan, satu orang rahib, satu orang abid. Lebih menakutkan kita tuan-tuan, kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah walaupun sekali dalam 60 tahun tu. Ini kalau kita dengar cerita ni, kita tahu latar belakang riwayat hidup dia. Satu orang rahib, sepanjang hidup dia mengabdikan diri semata-mata kepada Allah, dan ditambah lagi disebut bahawa dia tidak pernah la ya'si Allah, dia tidak pernah melakukan apa-apa penderhakaan kepada Allah, tetapi dia menutup hidup dia sebagai kafir. 60 tahun punya ibadat, 60 tahun punya amalan, jahanam Barsisa. Pasal itu kita duk beringat dah banyak kali. Kita mungkin tak sampai 60 tahun, mungkin baru 10 tahun, mungkin baru 5-6 tahun ni. Kata Sayyidina Ali, macam mana dia daripada satu orang ahli ibadat, daripada satu orang yang sangat banyak, sehingga tuan-tuan, dia duduk di Sauma'ah. Dia tak duduk, dia tak bercampur dengan orang. Dahulu rahib-rahib ni, macam tuan-tuan bisa dengar ada kisah Juraish. Dia ada satu rumah, satu bangsa, satu kita panggil macam pondok. Dia duduk di situ buat ibadat dia.
Pasal itu tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok ada kawan-kawan kita ni, kawan-kawan kita yang tergelincir. Ada tak? Cek mana ni? Cek, tengok muka siapa tak ada? Cek, ada? Muka siapa tak ada? Tengok, dengar serta bersisa. Bersisa lah tu. Kita boleh kata lah dia tak main, tapi takut juga boleh tengok. Jangan pelik, jangan hairan kalau ada manusia yang boleh tergelincir daripada jalan hidayah kerana ada manusia yang beribadat 60 tahun tetapi mati di atas kekafiran. Bahkan ada hadis, sagi kita nak baca, dan hadis tu kita nak baca dah. Ada orang selangkah dengan syurga. Selangkah, maknanya dia tahu selangkah dia masuk syurga, tetapi dia tak masuk syurga. Mari kita tengok apa jadi. Kemudian syaitan, syaitan, okey, berhasrat untuk menggoda dan menyesatkan laki-laki ni. Tuan-tuan, kita jangan sangka kita dah 60 tahun buat ibadat, dah ada atas hidayah, dah ada atas iman, syaitan akan lepaskan kita. Tak. Maka syaitan tadi, dia tak boleh tengok. Dia tahu kalau dia pergi direct dengan bersisa, dia pergi terus dekat laki-laki ni, dia tak akan boleh menang. Dia kata kalau aku pi hasut, memang tak makan, tak jalan lah orang kaki ibadat. Maka dia tahu di antara kelemahan besar manusia ni apa? Yang Nabi kata di antara benda yang paling bahaya, adhar, yang paling mudarat, agak-agak tuan-tuan dia pakai buah apa? Kata Sayyidina Ali, dia menggunakan jalan wanita. Wanita. Pasal itu Nabi kata, ma taraktu, aku tidak meninggalkan kepada kamu fitnah, suatu ujian. Nabi kata setelah aku wafat, tak ada benda yang paling besar, yang paling berat, yang paling bahaya daripada ujian wanita. Tu Nabi sebut dalam hadis. Dan Barsisa ni dia akhirnya tewas. Tapi kita nak baca macam mana dia boleh tewas. Lalu syaitan ini pergi kepada wanita, satu wanita yang dikatakan wanita jahat. Dia boleh berpakat lah. Wanita ni dikatakan wanita jalang, wanita jahat. Syaitan telah membuat pakatan hasut wanita ini. Apa dia? Hasut wanita ini untuk berpura-pura sakit. Berpura-pura sakit. Lalu saudara kepada wanita ini bawa dengan bantuan syaitan, dengan hasutan syaitan, dengan akal syaitan, bawa nak pergi berobat dekat rahib ni. Bawa nak pergi berobat. Pasal itu yang duduk Jahannam banyak kes-kes berobat ni lah. Betul ke tak? Kan? Kalau orang tua tak mau berobat, mau nak darah, celapak sangat yang ustaz seorang dua ni. Bukanlah semua seorang dua. Ustaz ni marah pula. Dia tahu siapa dia ni? Dia tahu ni tok nama berobat ni 2-3 malam ada gangguan baca ayat kursi dah. Mau dengar suara buluh perindu meresik sikit. Siapa dia ni? Saya ni ustaz ada gangguan lah. Mai kita nak jumpa, kita nak sembang, tengok apa boleh bantu. Yang tadi yang suruh baca ayat kursi ikut jauh lah. Ini syaitan. Walaupun dalam bentuk muka berjubah ke, berjanggut ke, berjambang ke apa ke, tak boleh pakai karut. Sebab tu saya perubatan hantu-hantu ni saya tak apa nak ni tak apa, karut lah. Main duk bobat-bobat, pegang-pegang apa semua ni. Kan? Baca ayat mbuih sudah. Kan? Baca ayat bagi sudah. Ini ada. Pasal dia kata ada. Kita minta
ayah ke siapa ke tunggu di luar, dia pambat keluar ni, orang cerita kat saya, dia suruh pergi duduk luar. Dia telefon tanya, dia kata boleh ke tinggal? Dia tak boleh lah, kena ada mahram, kena tengok. Tanya dia pasal apa dia suruh keluar. Dia kata kalau duduk sama hantu tak mau bagi kerja sama, dia tu hantu. Apa yang kadang-kadang kita ni memperbodohkan akal yang waras, yang duk boleh percaya benda-benda mengarut macam ni. Mana boleh satu wanita dirawat oleh yang bukan mahram dia, tak kira lah ustaz ke, tok guru ke, tok syekh ke, tok kamat ke, tak boleh, kena ada laki dia, kena ada bapa dia, kena ada mahram dia. La yakhluwannal mar'ah, tak, la yakhluwannal rajul, tak boleh satu laki-laki wanita duk berdua-duaan, tak kira apa tujuan pun, kena ada mahram. Sebab Nabi kata yang ketiga tu syaitan. Kan? Okey. Balik pada tajuk kita ni. Lepas tu dia pun pergilah kat wanita tu, saudara dia pun bawa lah pergi kan dekat kawan tu. Maka tuan-tuan fahamlah, berobat ni dia dah naik syahwat. Ni yang kita kata fitnah wanita tu. Maksud fitnah wanita tu maksudnya ujian dia. Mungkin pada mula-mulanya kita boleh jaga. Sebab itu Islam sangat menjaga soal hubungan lelaki dan wanita. Soal tuan-tuan kena ingat, orang mengaji ni kena faham. Ada bab dia panggil ikhtilat, perhubungan di antara lelaki, ikhtilat bainal jinsain, perhubungan di antara lelaki dengan perempuan. Pasal itu tak boleh. Tak boleh berdua-duaan, dibincangkan, tak boleh berhubung, berkomunikasi tanpa sebab, tak boleh. Melainkan kalau kita berkenan, kita buat cara berkenan. Tak ada pasal itu dalam Islam, tak ada istilah kawan lelaki perempuan ni, tak ada. Mana ada kawan lelaki perempuan, banyak lagi lelaki yang berkawan dengan lelaki tak habis lagi. Tak ada. Semua yang lelaki perempuan ni dia akan membawa kepada apa? Pasal itu Quran bila dia sebut tentang zina, dia tak kata wala tazni, dia tak kata jangan berzina, dia kata wala taqrabu, jangan hampir. Sehingga kata para ulama, apa sahaja yang membawa kepada hubungan zina, yang boleh membuka jalan kepada zina, ia juga adalah haram. Dia kata kami kan buat apa? Kami sembang dua-dua ya. Memanglah, tapi benda tu boleh membawa. Ni dia panggil apa? Sadduz zara'i' atau sadduz zari'ah. Tuan-tuan dengar perkataan ni, sadduz zari'ah, menutup lubang-lubang kepada benda yang haram. Kalau kita berkenan, kita buat cara berkenan. Pi habang, dia kata aku berkenan, nak menikah dah. Aku tak mau. Okey, sudah, berhenti takat tu. Kalau dia bergalak sama, jadi. Kalau segan, telefon ustaz. Dia tahu ustaz saya berkenan, tolong pergi berkira. Ustaz pun kadang-kadang bukan boleh harap ke, dia berkira kat dia. So berhati-hati. Kata Fikri Ramli tak sesuai dengan siapa? Sesuai dengan saya. So dia telah berzina dengan wanita ni. Dia dah berzina dengan wanita ni, sehinggalah wanita ini mengandung. Tuan-tuan, can you imagine, tengok, bolehkah tuan-tuan fikir atau tuan-tuan terfikir tak, satu orang yang siang malamnya, pagi petangnya, hidupnya dipenuhi dengan ibadat, taqarrub ila Allah. Pasal itu kita kata apa tuan-tuan? Iman, suatu benda yang dia boleh naik dan dia boleh turun. Jangan terlampau yakin, jangan overconfident, jangan tertipu dengan diri kita, jangan sangka. Pasal itu Tuhan cukup cantik dia ajak kita. Tengah kita duduk semayang kan, tengah kita duduk semayang menghadap dia ni, tengah kita berdiri tegak menghadap dia, kita masih lagi minta ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan, tunjukkanlah oleh Engkau akan kami jalan yang lurus. Walaupun sekarang ni kita duduk semayang tu jalan yang lurus lah, tapi kita minta juga ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kata para ulama, apa maksud kita minta jalan yang lurus? Istiqamah. Pasal itu mustaqim, lurus.
Istiqamah daripada perkataan yang sama. Qama, berdiri. Nampak? So sebab tu saya kata kat tuan-tuan, jangan bagi ada ruang syaitan masuk. Tuan-tuan semua ni kena tahu tu, syaitan ni siang malam pagi petang dia dah bersumpah atas bawah kiri kanan depan belakang, tak ada ruang dia biar. Pasal tu Nabi ajar kita, alaikum bil jamaah, kamu kena duduk dengan jamaah. Pasal apa kena duduk dengan jamaah? Kerana kambing yang duduk seorang-seorang tu lebih senang dimakan. Pasal tu kalau kita duduk, pasal tu musafir pun Nabi suruh musafir ramai-ramai. Bila musafir ramai-ramai, dia terkawal. Ada orang tegur menegur, ada orang perhati. Tapi kalau dia nak jadi honak ni seorang-seorang, seorang-seorang akan jenuh. Nabi dah apa? Kan. Okey, hadirin mukminin, kita sambung. Lepas daripada dia dah mengandungkan wanita itu, dia dah berzina dengan wanita tersebut, dia takut diketahui perbuatan dia, dia bunuh. Dia bunuh perempuan tu. Nampak? Yang besar dia bermula dengan yang kecil. Mula-mula dia berobat, mungkin tak ada niat apa-apa, lepas tu dia duk tengok, lepas tu dia mula naik nafsu, lepas tu dia mula pergi kepada zina, daripada zina mengandung, lepas mengandung dia nak tutup cerita dia pergi bunuh. Zina dia dengan Tuhan, bunuh dia dengan orang tu dan budak yang dikandung. Nampak? Okey? Lepas tu apa cerita lagi? Maka bila dia dah bunuh, berita ni terbongkar. Adik-beradik dia dan orang kampung semua nak ambil tindakan, nak tuntut. Nak ambil tindakan, nak tuntut bela. Mereka tangkap dia, mereka nak bunuh dia. Tuan-tuan nampak? Dosa hanya memberikan masalah kepada kita. Pasal itu Quran kata, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Sesiapa yang berpaling, sesiapa yang tidak mengambil agama yang kami ajar, ayat kami, baginya kehidupan yang sempit. Kalau dia semayang elok-elok tang tu, patut tindakan dia apa? Bila kawan tu nak main berobat, apa dia tindakan dia? Dia jangan terima. Dia jangan terima. Dia orang kata apa? Kerat, tutup daripada awal. Jangan terima. Pergi cari orang lain. Tapi dia terima. Dia buka jalan. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, syaitan masuk dalam diri kita. Kenapa? Kerana kita yang buka jalan supaya dia masuk. Okey? Lepas tu, ini yang cerita dia tu. Yang ni yang dia bukan aim berzina. Tuan-tuan, syaitan bukan setakat dia nak kawan tu berzina. Kalau kata setakat nak kawan tu berzina, lepas kawan tu berzina dia buat apa? Belah tinggal, betul tak? Tapi dia tinggal tak kawan tu? Dah. Dia hasut kawan tu sampai bunuh. Lepas kawan tu bunuh, lepas berzina, lepas bunuh, dia lepas dah. Dia tinggal? Tak, dia tak tinggal. Pasal itu kita kata, dia tak pandang dosa besar. Dia tak pandang maksiat ni. Aim dia. Dan dia tak pernah putus asa. Kita mau fikir, dia ni aku tak boleh masuk, tak boleh jalan. 60 tahun punya duduk sembahyang. Macam mana dia nak ikut aku? Tapi syaitan dia senantiasa ada jalan. Pasal tu saya nasihat, jangan sangka. Pasal tu saya duk pesan diri saya, kita semua ni, tuan-tuan, hari demi hari ni tingkatkan iman. Kawan dengan orang baik, baca buku, dengar kuliah, jangan ponting. Duduk dalam masjid, rapat, jangan campur dengan orang tak ketahuan. Pasal apa? Kita duk kata tak apa ustaz. Duk nampak macam jangan. Benda nak jadi. Benda nak jadi, kita tak tahu. Pasal itu jangan main-main dengan syaitan. Jangan main-main. Ni, cerita ni jangan main-main. Sekejap kita akan baca ayat-ayat Quran yang senada dengan ayat ni. Okey. Lepas tu kita sambung. Dia tak lepas. Pasal itu bukan target dia. Bukan target dia berzina. Bukan target dia bunuh orang. Target dia kufur. Dia mari dalam bentuk yang kita kata tadi, kamathali syaitan. Dia mari dalam bentuk dia menyerupa. Dia pergi. Pasal itu kalau kita baca dalam tulisan Al-Imam Al-Qurtubi yang kita duk baca di Masjid Alwi tiap-tiap malam hari Selasa tu, syaitan akan datang the last chance yang dia ada
saat seseorang itu berada pada sakaratul maut. Syaitan tak akan lepaskan tuan-tuan dan saya. Jangan duk rasa dia ni harus dah, dia ni tak ada peluang dah, biar pi dah, dia pun nak mati. No, nak mati pun ada chance. Dia hanya akan tinggalkan kita, betul-betul dia tinggal, kita betul-betul mati. Bila doktor pegang nadi, doktor pun kata sah mati, dia pun belah lah pelan-pelan, dia pun pi lah pelan-pelan. Tapi lagi duk ada nyawa dia mai. So dia mai dalam bentuk orang. Dia kata apa? Dia kata, aku boleh selamatkan hang. Oi tuan-tuan, dalam keadaan nak mati ni, dalam keadaan tak ada jalan nak keluar, dalam keadaan kita tak tahu siapa nak boleh tolong, dalam keadaan kalau kita mati ni kira pi, tiba-tiba mai satu sinar di hujung jalan. Oh, dia kata aku boleh selamatkan. Tapi dia tak introduce dia setan. Itu yang Quran kata kamathali syaitan. Pujukan dia tu, tipuan dia, dia mai. Dia kata aku boleh selamatkan hang, tetapi dengan satu syarat. Kalau hang nak selamat, hang nak hidup, dan hang nak dapat peluang untuk bertaubat, aku minta satu ya. Ini dia punya climax dia. Hang sujud sajdatan wahidah, sekali ya, hang selamat. Tuan-tuan, apa jadi? Sujud saja rahib ni mati dalam keadaan dia menyembah syaitan. Ini yang kata apa? Ukfur falamma kafar. Dia kata hang kufur, dia suruh sujud mati. Dahsyat tuan-tuan. Kalau dia tak sujud, sekurang-kurangnya dia mati sebagai apa? Kalau dia tak sujud tadi, dia mati sebagai Islam lah. Dia hanya fasik pasal dia bunuh orang. Paling jahat dia berzina, lepas tu bunuh orang. Boleh tak ampun? Boleh ampun tak? Tapi kalau dia mati dalam keadaan lah yang kufur tadi, tak ada. Kita bagi laluan kepada azan. Sekali kita tengok apa yang boleh kita tambah daripada cerita. Wallahu ta'ala a'lam.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita sambung balik sikit tuan-tuan. Hadirin mukminin. Kemudian apabila manusia ataupun lelaki rahib tadi ni kufur kepada Allah, maka berkatalah syaitan, inni bari'un minka, inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya bila dah tercapai maksud dan tujuan dia, dia pun barulah tinggal kita. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, ada beberapa ayat yang senada dengan apa yang ada dalam ayat ni. Pasal itu tuan-tuan jangan duk sangka Quran kata apa? Sesungguhnya yang kekal, yang bersama-sama dengan kita, yang akan tetap menolong dan membela kita adalah rakan dan saudara yang dibuat atas taqwa. Allah sebut dalam suratul Baqarah ayat 166. Pasal itu kita kata, kita sayang, kita suka, kita sokong, kita ikut, biar ikut yang betul. Pasal itu masyhur kata-kata, kan? Kita sayang pada si fulan, tetapi kebenaran lebih kita sayang. Dia tak sama kita sayang, tetapi bila orang yang kita sayang menyelisihi Allah dan Rasul, maka dia tak bersama dengan kita. Pasal kita bimbang di akhirat isu. Allah cerita antaranya suratul Baqarah 166. Allah kata ittabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul 'adzab. Dan apabila orang-orang yang diikuti daripada kalangan pemimpin ke siapa ke yang orang ikut dia, bila mereka wara'ul 'adzab, mereka tengok azab, mereka tengok azab, mereka pun memutuskan hubungan. Dia kata hampa pemimpin ni, kepala yang diikut ni, tok tekong ke tok guru ke siapa ke yang kita ikut ni, bila dia tengok azab, dia terus apa dia? Wataqatta'at. Dia putuskan hubungan. Dia kata kita dah tak ada kaitan, masing-masing nafsi. Hampa jangan duk sabit, jangan duk kaitkan dengan diri aku. Sekali lagi dia tahu bila kita masuk dalam neraka di hadapan Allah, kita akan tuding jari dia. Kita kata dia yang bawa kita, dia yang ajak kita. Kita ni kan tahu apa, ikut dia. Dia kata ingatlah, aku tak ada kaitan dengan. Punya dahsyat tuan-tuan. Mai pada masa kita perlukan dia, dia tinggalkan kita. Dia khianati kita. Ni cerita ni suratul Baqarah 166. Bukan tu saja, dalam suratul Nahl ayat 86 sama. Kita baca terjemahannya. Dan apabila orang yang mensyirikkan Allah, mereka melihat apa yang mereka syirikkan Allah daripada berhala, pemimpin apa semua tu, mereka berkata, ni geng pengikut ni tu lah. Pasal itu saya kata geng pengikut ni jangan lebih lajak pada laju. Naya ya. Geng pengikut tu kata apa? Ya Tuhan, qalu rabbana haula. Depa itulah yang kami dulu sembah tu. Pengikut ni kata apa? Rabbana haula, mereka tu yang kami sembah tu. Termasuklah syaitan, tokong, berhala, bomo ke siapa ke, tok guru ke, pemimpin kita ke siapa ke. Dia kata tu. Kemudian apa yang berlaku? Bila kita tunjuk mereka, kata yang kita sekutukan dia tu apa dia? Alladhi kunna nad'u min dunika. Mereka itu yang kami minta, yang kami ikut, yang kami percaya selain daripada engkau.
fa'alqaw ilaihimul qaul innakum lakadzibun. Jawab balik yang kita tuduh mereka tu, hampa jangan duk cakap bohong. Hampa jangan duk kait dengan kami. Mereka berlepas diri dari kita. Demikian juga Allah sebut dalam suratul Ghafir ayat 47 dan 48. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Ghafir ayat 47 dan 48. Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantah di dalam neraka. Ni dalam neraka duk lawan tuding jari. Allah kata dalam neraka mereka berbantah-bantah, maka berkatalah orang yang lemah kepada orang yang sombong. Ni dengar orang dalam neraka ni, di dalam neraka. So sebelum masuk dalam neraka kita beringat. Berkatalah geng du'afa, geng-geng pengikut ni, geng tak tahu apa ni, geng semua yang boleh yes ya apa semua ni. Dia kata apa? Dia kata sesungguhnya inna, tengok perkataan yang Quran guna, inna kunna lakum taba'an, kami dulu ni pengikut hampa ni, yang kami masuk sama dengan hampa ni. Taba'an, taba'an tu apa? Pengikut, penyokong. Fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar. Sesungguhnya kami adalah pengikut hampa. Bolehkah hampa tolong kami? Dia kata bolehkah hampa tolong kami? Nampak? Lalu berkatalah para pemimpin ni, ataupun orang yang jadi kepala dulu ni, yang jadi ketua dulu ni, dia kata apa? Sesungguhnya kita bersama-sama di dalam neraka dan Allah telah memutuskan keputusannya. Tak boleh buat apa. Dia kata hampa-hampa kami. Macam mana kami nak tolong hampa dengan kami pula neraka? Surah Ghafir ayat 47 dan 48. Kemudian tuan-tuan, dalam surah Al-A'raf ayat 38, Al-A'raf ayat 38, dia berkata apa? Rabbana haula'i adalluna, ya Tuhan, mereka inilah yang menyebabkan kami sesat. Kami mengikuti mereka dalam kesesatan dan merekalah yang bawa kami kepada kesesatan. Maka datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat kali ganda. Depa ni punca. Inilah yang menjadi sebab ni bagi mereka lebih pada kami. Maka Allah menjawab apa? Qala likulli di'fun walakin la ta'lamun. Maka masing-masing mendapat siksaan yang berlipat kali ganda. Tak ada siapa yang salah. Baik yang ketua, baik yang ikut. Pasal apa? Yang ketua duk tahu dah, memang dia aja. Tuan-tuan, yang kita diberi akal, diberi iman, pi ikut buat apa? Pi percaya buat apa? Lepas tu bila mati, bila duduk dalam neraka, bila dah terkantui, bila dah kena hukum, mula nak pelepah diri dengan nak tolak kesalahan tu, pi dekat orang yang kita ikut. Depa patah balik kepak mai, siapa suruh hangpa ikut? Maka ini satu kejadian yang Quran kata sangat menakutkan. Kemudian tuan-tuan, hadirin mukminin, sebagai peringatan akhir untuk kita, jangan kita yakin dengan amalan kita. Tadi macam kita nak ambil, kita nak relate, nak kaitkan dengan cerita tadi. Jangan yakin dengan amalan kita. Pasal itu kita tengok Nabi SAW, contoh, dia tak yakin, dia tak confident, walaupun dia sudah ada jaminan syurga. Pasal itu kita tengok sahabat-sahabat Nabi yang confirm 10 ahli syurga tu, yang confirm, yang Nabi sebut dia ni ahli syurga, ahli syurga, ahli syurga. Siapa pun kita tengok kehidupan mereka, tak ada yang terlampau yakin. Maksud terlampau yakin tu, tak ada siapa pun yang berhenti buat ibadat ataupun selesa. Kita kadang-kadang berasa besar atau berasa banyak, kan? Rasa kita cukup, rasa macam terlebih kadang-kadang. Itu lagi bahaya. Rasa terlebih, rasa cukup. Sebab itu tuan-tuan, nasihat saya pada saya dan tuan-tuan semua, walaupun kita rasa kita dah buat banyak amalan,
Tapi kalau ada ruang, buat pilah. Satu. Pasal apa? Satu. Pasal apa? Pasal apa tuan-tuan kita buat? Kadang-kadang mungkin ada orang dia rasa dia semayang banyak, dia rasa dia tak perlu sedekah. Dia tak perlu mengaji. Kita kalau ada ruang ni, ada peluang, buat pilah. Pasal apa? Pasal kita tak tahu sama mana satu yang kita buat tu Allah terima. Tu problem besar. Kita duk berasa dengan mengaji kita, dengan ilmu kita, dengan amal kita, salat kita mungkin, bacaan Quran. Kadang-kadang ada orang dia tertipu dengan puasa dia. Dia tahu aku ni tu dia lah. Puasa ni banyak daripada makan. Oh. Bila dia main rasa tu, dia rasa macam cukup. Tuan-tuan, 60 tahun pun terpeleng on. Mari kita tengok. Pasal itu saya kata tuan-tuan, selagi ada hayat di kandung badan, tak ada istilah berhenti. Ada peluang buat. Jangan duk berasa besar, jangan duk berasa kemah, jangan duk berasa yakin. Jangan. Setengah orang dia berasa lega. Ni berasa lega ni bahaya. Dia berasa lega. Hang dia aku tengok relax, aku berasa lega. Pasal aku duk rasa tak dia tak kata lah, tapi kelaku tu tak mungkin pun nak masuk neraka. Jangan. Jangan. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Dia kata aku mendengar Nabi. Dia kata sami'tu, aku dengar Nabi. Abu Hurairah kalau dia kata sami'tu memang dia dengar sungguh. Tapi kalau dia tak kata sami'tu, kebanyakan hadis dia tak dengar. Pasal dia tak sempat hidup panjang dengan Nabi. Ahli hadis kata kebanyakan mungkin dia ambil pada orang lain. Tapi kalau dia kata sami'tu, dia dengar. Dia kata aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda. Nabi cerita kana rajulan min Bani Israel. Bani Israel. Cerita orang dulu juga, bukan cerita zaman Nabi Muhammad ni, cerita zaman Bani Israel. Nabi kata kana rajulan fi Bani Israel mutakhiyain. Ada dua laki-laki bersaudara. Mutakhiyain. Depa ni bersaudara. Fakana ahaduhuma yudhnib wal akhar mujtahidun fil ibadah. Yang menariknya, seorang saudara ni, depa adik-beradik, seorang saudara ni, kita saya nak sebut ta'akhi. Quran guna perkataan ukhuwah. Orang Melayu dia guna adik-beradik. Apa? Bahasa surat dia guna saudara. Adik-beradik dengan saudara ni sama tak? Beza kan? Saya dengan Tok Imam ni kami bersaudara. Kena kok mana? Dia dan saya, kami adalah se-Islam, se-Melayu, seperlis, separti. Silap. Saudara dari sudut apa? Dia panggil ukhuwah, persaudaraan atas fiddin, di atas agama. Tapi tuan-tuan jangan lajak lebih pula. Duk saudara, sekali duk peluk cium pula. Faham ke tak? Saya nak bagi make sure ni, orang kita bahaya dia keliru tak? Keliru. Saya duk perhati lah, saya sebut sikit, tak ada kaitan pun. Saya nak sebut lah, pasal ada peluang saya nak sebut. Ni, adik-beradik orang Melayu ni, dia too generalize. Dia sangat umum. Saat ni dia bahaya tau. Saya bagi contoh. Adik-beradik, kalau abang dengan adik, no problem. Betul tak? Adik-beradik, abang dengan adik ada masalah. Abang dengan adik boleh tak peluk? Boleh tak cium? Boleh tak sentuh? Adik-beradik juga kita bagi. Hang dengan dia siapa dia? Dia adik aku, kami adik-beradik. Okey. Orang Melayu lah, dengan sepupu dia panggil apa? Dia panggil apa? Adik-beradik juga. Betul tak? Kau ada siapa Melayu nak bantah?
Dia kata aku dengan kawan tu adik-beradik. Kenal ke mana? Mak dia dengan mak aku adik-beradik. Oh, hampa sepupu lah kami adik-beradik lah. Tu jangan dia tolong aku tu. Tapi adik-beradik sepupu dia hukum tak sama. Mau dengar elok ni. Maksudnya sepupu dia walaupun kita term dia adik-beradik, dia dengan saya adik-beradik, betul adik-beradik. Ada hubungan kekeluargaan, tapi dari sudut hubungan mahram, no. Saya tak boleh buka aurat depan dia. Pasal apa? Dia boleh tekam saya. Betul cikgu Desa? Sepupu boleh tekam tak? Dia boleh menikah dengan saya. Okey. Mau faham tak sepupu? Ni saya duk perasan istilah adik-beradik ni dia menjadi satu lesen to justify untuk kita nak buka aurat sentuh. Padahal tak boleh. Tapi kita kata tak apa dia adik-beradik saya. Adik-beradik lu ke mana? Sepupu bukan mah. Marah dia boleh menikah. Okey, satu lagi adik-beradik duk jadi sehari dua ni. Ipar. Kita kata dia kak saya. Dia tak kak aku belah mana? Kak ipar pun kita panggil kak, betul tak? Betul tak? Contoh saya menikah dengan perempuan. Of course lah perempuan takkan menikah dengan jantan. Saya menikah dengan bini saya lah ni, dia ada kak. Kak dia tu kak apa? Kak ipar. Adik-beradik saya tak? Adik-beradik saya tak? Adik-beradik lah. Kak saya adik-beradik. Kak saya. Kak apa? Kak bini saya adik-beradik saya. Tapi boleh tak dia buka aurat depan saya? Boleh tak? Orang Melayu bila dia dengar adik-beradik dia longgak sungguh. So kita kena make sure adik-beradik itu mau balik rojok dari sudut hubungan mahram tu lagu mana. Jangan atas adik-beradik kita piduk generalize, tak ada masalah ni semua adik-beradik kita belakang. Jangan duk buat apa. Ni semua adik-beradik kita semua ni. Pakai duk buka habis, pakai duk becum pakai duk begui. No. Adik-beradik must be border, ada border. Adik abang yes, ipar dua no. Ini naik atas pentas duk picum pula kau ipar, duk picum lah adik ipar nu artis mana tak tahu. Oi, jangan duk main kan. Dia menikah dengan adik dia boleh kak. Siapa tak mau. So beware. No, dia kak ipar saya. Betul lah kak ipar hang, tapi hang boleh menikah. Nabi kata alhamu maut. Bila orang tanya Nabi kata jangan masuk laki, jangan masuk dalam bilik orang perempuan. Laki-laki jangan masuk dalam tempat orang perempuan. Kalau tak ada laki-laki lain. Laki-laki jangan duk masuk tempat orang perempuan. Sahabat tanya, kalau ipar boleh tak masuk? Nabi kata ipar lagi sakan daripada orang luar. Bahasa Nabi tu alhamu maut. Nabi kata kalau orang luar tak boleh, ipar dua kali tak boleh. Tapi orang kita dia longgak. Pasal apa? Adik-beradik. Dia tahan bawa hampir tengok kau hang sat. Hampir tengok kau hang sat. Dia takut tak ada beli hampir tengok kau hang sat. Pergi tengok kat luar tingkap jangan duk masuk. Faham tak? Ngantuk dah tuan-tuan ni sudahlah. Tak ada nak habis hari ni. Okey, betul sambung kita ni. Fakanalah daripada dua beradik. Satu masalahnya biasalah tuan-tuan, sepusat sepusing bukan nak keluar benih semua elok kan. Standar pisang ada hak jadi ada buruk kan. Depa dua ni ahaduhuma yuznib, satu orang kaki maksiat. Satu orang lagi dua tuan-tuan pelik. Tak tahulah adik-beradik lagu mana kan. Mujtahidun fil ibadat. Satu orang ni kaki ibadat, satu orang lagi kaki maksiat. فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على ذنب فيقول أقصر. Tiap-tiap kali ahli ibadat ni tengok adik-beradik dia, saudara dia yang jahat tu, dia kata apa? Aqsir. Berhentilah, sudahlah, bertaubatlah, kan. Dia ahli ibadat. Ahli ibadat bukan alim. Lepas tu beza alim dengan abid. Alim ada ilmu, belum tentu buat ibadat. Ada orang buat ibadat tapi belum tentu alim. Dua benda beza. Banyak orang tahu tapi belum tentu buat. Banyak orang buat belum tentu tahu. Beza. Okey. Dia kata aqsir, berhenti. Kawan ni pun fawajadahu yawman ala dhanbin faqala lahu aqsir. Dia duk jumpa, dia duk nasihat. Kawan tu kata apa? Ni cukup dah kot. Khallini wa rabbi
Khallini wa rabbi. Ni bahasa lagu dia duk guna ni. Dalam hadis ada bahasa kita duk guna. Ni, dia kata biar aku dengan Tuhan sudah, hang tak duk sabuk. Dia kata khallini wa rabbi. Ini urusan aku dengan Tuhan. Ni tuan-tuan dengar ni. Banyak duk guna buah ni. Hang tak duk masuk campur ni, kubur masing-masing. Hang tak duk masuk campur, aku tahu dengan Tuhan aku jawab. Ini urusan peribadi, hang jaga hang, aku jaga hang. Ada dah bahasa ni. Bahasa Bani Israel. Dia kata Abu Ista ala raqiban. Ni yang duk kalau ni awak Tuhan hantar hang suruh mai jaga aku ke? Oh, bahasa Abu Ista Tuhan hantar mai ni raqiban supaya mai duk parti aku, duk jaga aku ke? Dia duk kalut sangat ni. Okey. Kawan ni pun mungkin dia duk tengok kawan tu jahat apa-apa. Yang jahat ni tuan-tuan, kita tak ada masalah dah. Dia jahat ni akhirnya dia bertaubat lah insya-Allah. Tapi yang kita risau macam kita hok baik sangat ni. Yang baik sangat ni yang kita bahaya, yang kita bimbang ni. Orang jahat kita bimbang pasal dia jahat. Tapi orang baik lagi kita kena bimbang. Pasal tu kalau tuan-tuan tengok kawan tu jahat, tuan-tuan berjaga-jaga. Tapi kalau tuan-tuan tengok kawan tu baik, 2 kali berjaga-jaga. Dia kata apa? Sebab dia abid, dia bukan alim. Dia tertipu dengan ibadat dia. Dia sangka ibadat dia tu besar. Dia sangka dia suci. Dia sangka dia selamat. Dia tengok kawan tu kotor. Dia kata apa? Wallahi la yaghfirullah laka aw la yudkhiluka Allah al-jannah. Dia kata ni, cukup takat hari ni. Kalau hang mati, Tuhan tak ampun hang. Ataupun kalau hang mati, Tuhan tak masuk alam syurga. Dia mungkin marah. Dia mungkin geram. Dia bubuh-bubuh rapat. Dia kata la, dia terima la yaghfirullah. Allah tak ampun hang. Allah tak ampun. Ni aku nak bagi tahu, Allah tak ampun hang. Kawan tu memang salah. Kita tak kata dia betul. Tapi siapa kita nak hukum dia? Masalah kita pasal apa? Ibadat tadi menipu kita. Itu poin saya. Ibadat tadi menipu kita macam ibadat barsisa tadi. Faqubida arwahuhuma fajtama'a 'inda rabbil alamin. Dua-dua Tuhan bagi mati, dua-dua Tuhan panggil mai menghadap dia. Dua-dua mati, dua-dua mai menghadap dia. Faqala li hadzal mujtahid akunta bi'aliman aw kunta 'ala ma fi yadi qadiran. Tuhan panggil hok yang kaki ibadat dulu mai. Mai tak? Faqala li hadzal mujtahid akunta bi'aliman. Tuhan tanya apa dekat dia? Ni orang yang kuat ibadat ni, yang rajin ibadat, yang banyak ibadat, mujtahid. Mujtahid ni rajin, hard work. Hang tahu ke tentang aku? Pasal tadi hang cakap aku tak ampun. Hang tahu ke? Tuhan tanya, akunta bi aliman. Hang tahu ke tentang aku ni? Hadis Abu Daud, hadis ni sahih. Hang tahu tak? Hang tahu tak? Ataupun dia kata, au kunta ala ma fi yadi qadir. Ataupun dia kata engkau boleh menentukan takdir aku. Sama ada dua benda ya. Satu, hang tahu apa yang aku nak kata, ataupun hang boleh tentukan takdir macam Tuhan. Tuhan tanya dia. Wa qala li muznib. Tuhan pun panggil yang berdosa tadi, yang jahat tadi, yang pada pandangan kita tadi ni yang jahat tadi. Tuhan kata apa? Idhhab padkhulil jannah birahmati. Hang tak ada urusan hari ni, tak ada soal jawab. Pergi masuk syurga, rahmat aku. Pergi masuk syurga, rahmat aku. Tanya pun tak, soal pun tak, suruh pergi masuk terus. Rahmat, birahmati, dengan rahmat aku. Wa qala li akhar, yang kuat ibadat tadi, idhabu bihi ila nar. Hang pergi masuk neraka. Hang pergi masuk neraka. Kata Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah. Ni bukan Nabi ke tak? Abu Hurairah ke tak? Qala Abu Hurairah. Laki-laki yang kuat ibadat tadi telah hancur, telah musnah, telah lingkup ibadat dia. Okey apa? Ni Abu Hurairah kata apa? Bi kalimah. Berhati-hati, beware tuan-tuan. Abu Hurairah kata musnah, hancur, jahanam, lingkup, rosak, habis ibadat dia selama ini hanya dengan satu perkataan. Kalimah. Kalimah, satu word dia, rosak. Word dia apa? Word dia menghukum orang sebelum Tuhan jatuh hukum. Kalau dia tak sebut perkataan tu, satu perkataan, habis. So kita jangan sangka yang banyak tu tak boleh rosak. Kadang-kadang boleh rosak hanya dengan satu kesalahan.
Mudah-mudahan cerita ataupun ayat yang kita bincang malam ini, riwayat yang kita sebut malam ini, memberikan ingatan kepada kita bahawa amalan kita belum terjamin, dan mudah-mudahan Allah memelihara kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.